Hello guys, disebabkan dah lama aku tak bercuti sejak PKP dan hutan yang best masih banyak lagi yang tutup, kali ni aku decide untuk upgrade lesen diving aku bersama kawan-kawan yang lain. Dive center pilihan aku kali ni adalah Bayou Dive Center yang terletak di Kampung Genting, Pulau Tioman. Bayou Dive Center ni adalah antara tempat yang affordable dan berbaloi untuk buat lesen scuba dari level open water dan seterusnya. Jadi sempena untuk mempromosikan cuti-cuti Malaysia, video ni adalah mengenai pengalaman aku dan kawan-kawan dalam mengambil lesen scuba diving di Pulau Tioman. Hello guys, sekarang ni aku dekat JT Mersing. So untuk ke Pulau Tioman ada dua JT yang korang boleh pergi lah, iaitu JT Kuala Rompin ataupun JT Mersing ni lah. And then dekat JT Mersing ni korang boleh naik kereta ataupun korang boleh naik bas lah. Kalau korang naik bas, dia punya terminal dia 10 minit je lah daripada JT ni. And kalau korang naik kereta, korang jangan risau, parking sini memang banyak. And rate dia adalah RM15 sehari. Mahal sikit lah, tapi kalau korang ada member, korang boleh tonton dengan member, tak ada masalah lah. So jom sekarang kita nak pergi ambil tiket ferry dan bergerak ke Pulau Tioman. Let's go. Perjalanan daripada JT ke Kampung Genting ambil masa dalam 1.5 jam untuk sampai ke destinasi. Ferry ni bersifat indoor, berhawa dingin dan memang ada ruang yang cukup selesa dan sesuai untuk family, tak kira tua ataupun yang muda. Akhirnya kita dah sampai ke Kampung Genting. And sekarang ni kita nak pergi ke tempat sekolah kita orang. Sekolah kita orang iaitu Bayou Dive Center. Jom. Okay, aku bilang screen tadi sebab akan ada tulis duty free shop. Kat Pulau Tioman ni dah duty free So kalau dekat mainland RM1, betul, harga dia RM1. Okay. Kat sini RM1.50 bro. Scam. Ben tadi dia dah beli aiskrim dan aiskrim dia lagi mahal daripada mainland lah, walaupun kedai dia nama dia duty free shop. So jangan jadi bodoh macam Ben. Dalam pulau ni ada banyak kampung dan kali ni kita orang menginap di Bayou Dive Center yang terletak di Kampung Genting. Selain dive center, Bayou Tioman ni menyediakan pakej penginapan yang selesa untuk para pengunjung yang nak bercuti dekat sini. Kira memang sesuai lah kalau korang as family nak try menginap dekat Bayou Tioman ni. Hello guys, so sekarang kita orang dah sampai kat bilik kita orang. Bilik yang kita orang dapat, bilik dorm lah. So ada 4 katil, ada aircon sekali, memang nice untuk yang budgetnya. So sekarang ni aku nak tunjuk sikit lah bilik dia dekat kawasan persekitaran dia lah. Sini ada apa, jom. So ni dia punya katil, tilam, tempat tidur lah. Okay, ada aircon. So ada TV sekali. Ni tempat lepak lah, ada toilet sini. Dia punya ni kira ruang tamu dia lah. And yang paling best sekali, kalau keluar je, view macam ni bos. Mantap. Aku diberi buku lagi. Dulu aku water aku dapat buku juga. So sekarang ni advance pun aku dapat buku juga, buku advance lah yang ni macam ni. Aku akan ada 5 dive, which is navigation dive, deep diving. Sekarang ni kita terjah budak-budak water. Apa yang diorang buat untuk first process diorang lah. Kita ada partisipan yang pertama, Farah. Farah, apa yang korang buat tadi tu? Kita orang belajar first step Section 1 korang kena buat apa tadi? Equalization. Equalization. Tadi korang tengok apa tu? Video lah. Video? Oh, first kena tengok video lah. Movie then jawab soalan. Soalan. Equalization. Tadi kata-kata dia apa pasal equalization tu? If you cannot equalize, you cannot dive. Oh.
Remember diving bukan senang. Tak boleh equalize, tak boleh dive. Okay, jom kita belajar. Baca buku balik. Untuk advanced course, aku kena buat 5 jenis dive daripada elective yang ada, dan aku kena buat knowledge review dulu untuk setiap jenis dive yang aku akan buat. Open water course pula kena baca buku, tengok video untuk belajar basic and safety pasal diving, dan kena jawab exam bertulis. So basically hari pertama memang bosan sebab kena hadap buku manual je daripada siang sampai ke malam. Aduh. Hello guys, settle untuk hari yang pertama. Aku banyak buat teori, dan diorang pun belajar teori juga. So untuk bahagian aku belajar more tu specialty lah yang ada dalam diving ni lah. So esok pagi kita akan masuk laut untuk betul-betul dive. Sekarang kita tidur dulu. Ngantuk dah, aku pun dah tutup mata sebenarnya. Selamat malam. Untuk open water, first kali yang korang akan selalu belajar ialah macam mana korang nak pasang korang punya equipment sebelum korang dive. Sebab kalau korang tak tahu pasang equipment, macam mana korang nak dive kan? Jadi basic ke. Okay, jom kita tengok macam mana diorang pasang equipment. Kita akan buat 10 kick cycle, 10 kick cycle, 10 kick cycle, 10 kick cycle 90 degrees. Okay, Okay, this is your lubber line. lubber line. Your lubber line is the direction yang kau nak pergi lah, kat mana arah mana kau nak pergi. Kalau kau nak pergi belah sana, make sure arah warna merah sana lah. Oh, okay. Di sini arah ni. Okay, for instance kita nak pergi belah sana, arah warna merah. Okay guys, so untuk dive yang pertama, kau akan buat navigation dive. So apa yang pentingnya navigation dive ni? Tanya cikgu aku lah. Apa yang penting? Kita penting tahu navigation ni supaya kita tak sesat dalam air. Kita tahu kat mana kita nak pergi, kat mana kita nak balik. Itulah dia pentingnya navigation. Navigation dive. Jom. Kalau korang nak tahu, dive yang wajib korang buat untuk dapatkan lesen advance adalah navigation dive dan deep dive. Dan 3 jenis dive lagi korang boleh pilih mengikut kesesuaian dan budi bicara dengan instruktur korang. Aku nak buat dive yang kedua, peak performance buoyancy. Peak buoyancy performance ke peak performance buoyancy, aku tak tahu. Explain sikit apa kepentingan peak performance buoyancy. Kepentingan buoyancy ni lah untuk kita lebih selesa dalam air lah. Masa diving tak ada rasa berat, tak ada rasa ringan. Kita dapat jimat udara dalam tangki. Kita tak ada nak asyik nak landing kena kat pasir. Habis binatang-binatang yang dekat pasir tu semua tak ada cedera calar kat kaki kita. Jadi kita akan enjoy lagi dive tu. Kita ada berapa BCD sebenarnya? Kita ada 2 BCD. Satu BCD yang kita pakai ni. Okay. Satu lagi BCD kita tak nampak. Kat mana? Paru-paru kita. Paru-paru kita. Oh, okay. BCD kita. Jangan lupa kita kena exhale juga. Okay. Okay, so untuk open water apa yang korang buat hari ni? Untuk open water ni ada 5 kali dive. Ada dive onshore, 3 untuk boat dive. So yang pertama breathing lah. First kita orang biasakan dengan breathing. Asal masih aku ke hidung tu. Okay. Lepas breathing, kita belajar masukkan air dalam mask, clearkan mask. Okay. Sebab nanti dia akan ada fogging lah, kita akan clearkan mask, masukkan air, keluarkan air. So kena buka dalam air mask. tu kena buka mask. Buka mask. Oh, gila babi. Air akan masuk kat mata. Okay, dia mula-mula sakit sikit. Lepas tu dia dah okey. So mula sakit mata tu buka mata, ambil mask, pakai balik. Tarik nafas. Keluarkan. And then later tu kita boleh keluarkan daripada mulut. Oh, tu exercise dia lah. Saja saja nak keluarkan. Keluarkan daripada mulut. Kita masukkan, mesti ada air dalam tu kan. So kita kena hembuskan dia. Ataupun kita tekan kat tengah tu, dia panggil push button. Push. Kak, yang saya nak tanya, yang show yang kedua, apa yang korang buat tadi? Oh, kita orang belajar back swing. Lepas tu cara nak kicking. Okay, kicking. And kita design lah. And
then kita start belajar swimming. Dalam Swimming dalam underwater lah. Okay, hi. So secara tiba-tiba hari ni aku kena buat night dive. Memang paling excited lah buat night dive. Tiga go. Jom night dive. Okay, hari ni kita nak dah kita tengok benda-benda yang tak ada waktu siang atau waktu malam Oh, lain Lain. Kita tengok lobster ke, mana tahu jumpa ketam. Oh, okey. Baik ah. Okay, baik. Jom night dive. Kalau korang first time night dive, kemungkinan korang akan rasa overthinking bila tengok kegelapan dalam laut. Exercise waktu night dive ni adalah navigation juga, tapi kena tinggal seorang sekejap. Boleh tahan seram jugalah ya waktu ni. Hello guys, selamat pagi. Hari yang ketiga, aku akan buat deep dive dulu pagi ni. Tapi dah sekarang ni tengah hujan lebat. Tapi walaupun hujan lebat, kita tetap kena dive. So lepas je deep dive, aku akan terus buat digital imaging underwater ataupun underwater photography. So deep dive, aku tak boleh bawa kamera lah sebab nak kena fokus banyak lah. Sebab deep dive dia bahaya sikit. Dan ni lah first dive aku yang akan dive sejauh 30 meter ke bawah lah. Jom kita tanya cikgu, apa tu deep dive? Deep dive tu menyelam dalam. Dalam kita akan masuk lebih daripada 18 meter. Apa risk dia? Risk? Decompression sickness, nitrogen narcosis dan seangkatan dengannya. So jom deep dive. Underwater photography adalah dive aku yang terakhir sebelum aku habiskan course advance aku. Kalau korang nak tahu, kebanyakan dive site untuk buat course memang agak bosan sikit. So korang jangan expect diving masa buat course tu boleh nampak ikan-ikan yang best. Apa yang penting waktu buat course ni adalah ilmu yang diberikan tu. Gitu. So akhirnya aku dah habis aku punya advance course aku. Petang ni memang tak buat apa, tapi aku punya instructor ajak aku pergi ke buat fun dive. So aku decide aku nak ikut je lah. Dan aku kena tambah sikit duit lah. Dalam 2 fun dive dalam 160. Tak kisah sangat. Janji aku boleh lempiaskan nafsu diving aku. So let's go fun dive. Sambil fun dive ni, aku saja nak merakam kawan-kawan aku habiskan diorang punya assessment. Waktu ni diorang kena practice skills dan buat sisa exercise sebelum diorang officially lulus untuk menjadi open water diver. Tadi kita orang fun dive dekat Tok Mok dan sekarang ni lagi 10 minit kita orang akan fun dive dekat dive site Renggis lah. So Renggis ni orang kata tadi dia ada shark kat sini, orang kata lah. Tapi aku harap ada shark lah sebab aku memang dah lama nak jumpa shark. Tak pernah jumpa shark dalam hidup. Bila dalam hutan orang kata jangan sebut rimau kan. Rimau dia akan keluar. Tapi kat laut pun mungkin benda sama. So kita sebutlah shark banyak kali. Shark. Dolphin. Octopus. Ikan pari. Duyung boleh, duyung. Tu je setakat ni. Whale shark okey lah. Whale shark. Jom jumpa shark kalau ada lah.
So ni sahaja perjalanan dalam mengambil lesen advance and open water kita orang. So budak-budak ni akhirnya dah dapat open water lesen. Dan lepas ni kita orang rancang nak buat team diving. So siapa yang nak join team diving kita orang, boleh roger aku lah dekat IG aku ke apa ke. So tu saja. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, and kita jumpa lagi di adventure yang akan datang. Salam.